Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada hadirin dan hadirat sekalian. Terima kasih kerana setia bersama kami dalam siri Kesihatan Mental Menurut Islam. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Salasiah Hanin Hamzah dari Fakulti Pengajian Islam UKM kerana sudi menerima undangan Masjid Sri Sendayan dan Masjid Husin. Dalam episod kali ini, saya ingin bertanya tentang suatu keadaan yang semakin banyak berlaku pada hari ini, iaitu overthinking, iaitu terlalu banyak fikir sampai terlebih-lebih melebihi normal. Macam mana tu? Apa maksudnya sebenarnya? Okey. Terima kasih Puan Malini. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Masjid Sendayan dengan Masjid Husin kerana beri peluang pada saya untuk bersama-sama dengan penonton pada ketika ini. Okey, sebenarnya overthinking ni banyak berlaku sebab dia overthinking ni dia ada kaitan dengan anxiety tadi tu. Sebab dia bimbang jadi dia fikir. So overthinking ni sebenarnya berfikir secara berlebihan dan berulang-ulang. Dah lah fikir terlebih-lebih, lepas tu berulang-ulang. Jadi menyebabkan emosi terganggu, tak boleh tidur, jiwa makin resah dan gelisah. Kadang-kadang tak perlu pun fikir macam tu sangat sebab otak kita ni penat kan sebenarnya. Itulah maksud overthinking. Banyak berlaku lah dalam keadaan kehidupan kita. Macam contoh remaja, dia asyik fikir, kan aku nak kerja kat mana, gaji berapa, kahwin dengan siapa. Tu kalau remaja kan. Kalau budak-budak ni lepas SPM aku nak sambung kat mana, dia fikir macam-macam sampaikan 3-4 tahun nanti pun dia fikir. Tapi belum sampai masanya pun untuk dia lalui perkara itu. Okay. Jadi dari segi definisi. Dia ada, adakah setengah orang dia lebih cenderung untuk overthinking ni? Sebab saya perasan salah seorang daripada anak saya, dia selalu macam berkalau-kalau tau. Kalau macam ni nanti macam mana? Kalau macam ni macam mana? Itu macam ada sedikit tanda-tanda awal kan? Ada tanda-tanda awal lah tu. Kalau sikit-sikit kalau tu dia start fikir ke depan lah. Kalau ni benda tak pasti kan. Dia fikir ke depan lah, dia tak fikir kepada realiti. Jadi macam mana cara nak mengatasi overthinking? Cara kadang-kadang kesian tau. Saya tengok ada setengah klien tu dia asyik memikir je. Kesian dekat otak dia. Bagilah otak dia pause kan, break kan, stop kan. Sian otak dia nak bekerja keras siang dan malam sebab tidur pun tak boleh. Okay, cara pertama kita kena sedarkan diri kita. Macam Puan Malini cakap tadi, asyik-asyik kalau. So kalau kita sedar, apa aku ni duk cakap kalau je. Tu dah start. Itu satu yang pertama. Yang kedua, kita tukarkan what if kalau tu dengan apa sebenarnya. Facts. What if tukar kepada what is. What if kalau apa kalau dan apa sebenarnya. What is. Contohnya dia kata macam mana kalau aku kahwin dengan anak raja. Contoh kadang-kadang orang overthinking ni dia fikir macam tu. Tapi dia fikir lah what is. Aku ni sekarang ni buat apa? Aku belajar pun tak habis. So tumpu pelajaran dulu. Macam tu. What if dan yang ketiga saya nak buat satu teknik ni. Puan Malini yang disebut sebagai teknik grounding 5, 4, 3, 2, 1. Dia sebenarnya teknik grounding ni untuk kita bawa orang yang overthinking balik ke alam realiti. Balik ke here and now. Okay. Contoh pertama nanti saya cakap. Cuba Puan Malini sebutkan 5 benda yang nampak dengan mata. 5 benda. Okey, 5 benda yang nampak dengan mata. Bunga warna ungu yang cantik ni. Satu. Kapet yang lembut ni. Biru, ada hiasan pada siling yang cantik. Tak pasti nampak ke tak dalam kamera. Plus tu siling cantik. Memang cantik lagi. 3. Lagi 2. Ada Quran. Ada Quran, ya betul. Ada Quran dalam masjid. Apa lagi Okeylah, senang sikitlah pen. Pen, betul. Pen boleh pegang. So nampak 5 benda yang disebut oleh Puan Malini yang boleh nampak dengan mata. Okey. Sekarang kita pergi yang keempat. Apa benda yang boleh disentuh? Disentuh. Empat je. Disentuh meja. Meja. Satu meja.
Baju. Baju. Okey, Baju. sentuh. Okey, betul. Lagi, alamak, Lagi tadi, dua, lagi tadi dua. dah sebut kapet. Kalau tak boleh sebut kapet. Boleh lagi ke ulang? Boleh, boleh. Boleh Okey, je. kapet yang lembut ni. Boleh sentuh. Okey, 3 kapet. Lagi? Okey, buku. Buku kan. Okey, boleh sentuh. Okey, dah dapat 5, dah dapat 4. Kita pergi kepada apa yang Puan Malini dengar? Guna telinga 3 je. Sekarang dengar apa? Saya dengar bunyi aircon. Okey. Saya dengar ada suara kanak-kanak. Okey. Dan apa lagi ya? Tadi dekat luar bunyi burung, boleh bunyi ke? Burung. Bunyi burung. Ada juga. Okay, bunyi burung-burung. Bunyi Okey, burung dapat berkicauan. 3. Okey, sekarang kita guna deria hidung kita pula. Apa yang boleh bau? 2 je. Ada sedikit bau haruman. Okey. Tak pasti nama dia apa. Bukur. Tak pasti. Tu haruman Masjid Senayan. Haruman masjid. Okey. Bau nyaman bukan bau kan? Ni itu rasa. Ni. Oh, bau bau pakaian. Tudung bau apa? Oh, bau macam sabun. Guna sabun apa? Sabun wangi. Okey. Cukup 2. Okey. Kemudian satu yang terakhir, apa yang dapat dirasa dengan lidah pada sekarang? Lidah. Lidah lah rasa apa sekarang? Lidah. Tadi makan apa? Minum air masak. Tak rasa Tak rasa. Oh, tak rasa. Tak ada minum kopi ke? Ada minum kopi. So dapat rasa tak lagi sekarang? Rasa kopi tadi masa minum tu. Dalam ingatan je lah. Dalam ingatan. Okey, ada rasa. Okey. So kenapa kita buat teknik ni? Sebab kita tak nak orang terlalu fikirkan ke depan. So kita kena bawa. Tadi macam mana Puan Malini rasa bila Puan Malini merasakan apa yang ku dengar. So kita kena fikirkan. So kita fokus dan mencari jugalah. Fokus dan mencari. Itu sebenarnya adalah teknik kita pause. Daripada kita fikir sangat benda-benda yang ke depan, yang kita tak tahu apa yang akan berlaku. Sebenarnya boleh guna kat anak nanti lepas ni. Kalau tak 5 tu mungkin kita buat 3 pun boleh je. Tapi sepatutnya 5 lah. 5, 4, 3, 2, 1 tu. Okey. Kalau dia lepas makan boleh dia jawab kot yang rasa tu. Sekarang ni sebab Puan Malini tak makan lagi kan. Jadi kena ingatan. Okey, baik. Okey. Itu teknik yang ketiga. Yang keempat, untuk orang overthinking, kena tulis di atas kertas ke, dekat phone ke, kat mana-mana kan. Kadang-kadang kalau phone ke mana-mana kita guna notes ke kan, guna notebook ke, kita nak tulis. So kita lepaskan. Lepaskan, jangan simpan dekat fikiran kita, jangan kurung dalam fikiran kita, kita turunkan. Orang kata kalau malam macam mana Prof? Malam boleh je ambil handphone tulis, catat. Sebab betul, kadang-kadang bila kita tak boleh tidur malam, kita fikir idea kita banyak, esok pagi kita lupa, rugi kan. Jadi bila kita lepaskan, kita tulis, insya-Allah dia tak jadikan kita overthinking lagi. Lepas tu yang kelima, hadkan waktu berfikir. Contoh kan, kadang-kadang kita asyik fikir je benda tu, lepas tu cakap cukup. Sekarang aku kerja, aku hanya boleh fikir pasal benda ni nanti pukul 5. Pukul 5 sampai 5 suku je aku bagi masa untuk aku fikir pasal benda ni. Atau membataskan. Jadi, okey, kita dah set kat minda kita, okey nanti pukul 5, okey sekarang kita buat kerja kita. Saya rasa memang teknik-teknik je akan berkesan. Yang keenam, kena ganti dengan zikir. Yang tadilah, kena ganti dengan zikir, kena ganti dengan doa. Yang paling bagus sekali selawat Nabi. Selawat ni sebenarnya bila kita buat, dia tak ada amalan yang tak mendatangkan dosa lah. Contoh kalau kita ngaji, kita salat tajwid, berdosa kan. Tapi kalau selawat tak ada. Mesti dapat pahala. Tak ada salah pun selawat pada Nabi. Tak ada risiko. Tak ada risiko. Kita nak tersilap, salawat je. Selawat je. Baca Quran pun kita tak boleh nak baca dalam keadaan yang tergesa-gesa, dah salah langgar tajwid kan. Selawat ni boleh je. Dalam apa keadaan baca je. Banyak cara kan. Selawat tu ada panjang, dia pendek, terpulanglah pada keselesaan masing-masing. Macam sebut tadi, istighfar dan zikir tu alhamdulillah, ataupun balik pada doa. Jadi saya rasa itulah kaedah-kaedah yang boleh untuk atasi overthinking tu kan. Ini kalau pasal kita buat grounding ni ada lalat ni tadi dia. Okey, terima kasih banyak Prof kerana mengajarkan banyak teknik-teknik yang kita boleh cuba, teknik-teknik praktikal juga. Ya, betul, insya-Allah. Itu saja untuk episod kali ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.